Assalamualaikum, selamat pagi semua. Para penonton Malaysia hari ini, semoga keadaan baik-baik, sihat walafiat. Member baru pulang dari percutian. Dari mana? Dari Kuantan, Terengganu, Pahang. Macam mana perasaan dia? Tenang. Oh, perasaan dia lah. Ada ke orang yang pergi bercuti tak happy kan? Tapi ada lah mungkin yang tak happy dan sebagainya. Tapi itu sebagai salah satu terapi untuk kita yang mungkin kita dah pun penat bekerja kan, berhari-hari dan sebagainya. Mungkin kita ambil kesempatan untuk nak meredakan sikit tekanan-tekanan emosi, nak redakan sikit kata orang tu apa stres dan sebagainya di tempat kerja. Itu yang mungkin kita lakukan lah. Macam saya, alang-alang Sofia dah sebut tadi, memang best, memang seronok, best bercuti. Tapi semalam perjalanan dari Cerating, saya last kali Cerating semalam kan cuti Maulid Rasul kan. Jadi nak balik ke KL tu, oi. Tapi nasib baik saya gunakan Waze. Lalu jalan dalam selamat. Alhamdulillah. Abang ipar saya, adik saya terkandas 5-6 jam juga dekat highway. Sebab apa? Sebab dia ikut jalan tu kan. Saya termasuk ikut jalan dalam lah. Tapi seronok lah kata orang tu bercuti. Dan saya harapkan anda juga dalam keadaan yang baik, sihat kata orang tu apa, dah bercuti dan sebagainya. Alhamdulillah awak orang kata berkesempatan lah, sempat pulang, sempat bersiaran pagi ni kan. Sebab semalam ketika awak sedang bersesak di jalan raya tu pada jam 3 petang, telah pun berlangsung satu pengumuman yang cukup besar oleh Perdana Menteri Malaysia ya. Ini berhubung tentang pembubaran Parlimen berkuat kuasa semalam selepas menerima perkenan yang di-Pertuan Agong untuk memberi laluan bagi tidak lain, tidak bukan PRU ke-15. Ya, tapi walaupun berkaitan dengan pembubaran Parlimen ini, ada di antara kita yang mungkin tidak terkejut lah. Sebab ada yang dah pun membuat spekulasi, menjangkakan sebelum bajet, selepas bajet dan sebagainya. Tapi walaupun kita nak lihat satu bingkisan dulu berkaitan dengan pembubaran Parlimen. Dan kita akan kembali selepas ini. Segala persoalan mengenai pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri kini terjawab selepas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran berkuat kuasa 10 Oktober 2022. Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Selaras dengan perkara 40-2-B dan perkara 55-2 Perlembagaan Persekutuan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan Perdana Menteri supaya Parlimen ke-14 dibubarkan semalam. Beliau juga mengesyorkan ketua-ketua kerajaan negeri untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri berdasarkan tarikh yang sama dengan PRU peringkat Parlimen. Negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor dikecualikan daripada perintah ini susulan pilihan raya negeri sudah diadakan lebih awal. Apa yang berlaku selepas Parlimen dibubarkan? Kerajaan campuran pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri akan digelar sebagai kerajaan sementara atau caretaker government. Bajet 2023 yang dibentangkan pada 7 Oktober lalu akan dibentangkan semula oleh Kerajaan Baharu yang terbentuk selepas pilihan raya umum ke-15. Dengan bajet baharu, proses itu akan dimulakan daripada awal. Lanskap pentadbiran negara bakal ditentukan selepas kiraan undi dilaksanakan dan pengumuman keputusan di pusat masing-masing. Kepentingan demokrasi di Malaysia menuntut rakyat Malaysia supaya dapat melakukan pilihan yang terbaik demi kelangsungan kerajaan yang berwibawa. Jadi dengan itu, mandat untuk menentukan tampuk pemerintahan yang seterusnya telah pun dipulangkan kepada rakyat. Ada yang mengatakan bahawa ini langkah yang penting, ada yang mengatakan bahawa ini perlu diadakan untuk mewujudkan kestabilan politik yang orang kata sekaligus memberikan satu ekonomi atau sosioekonomi yang lebih dipercayai oleh para pelabur di luar sana. Jadi kita nak tahulah, saya sedikit sebanyak ingin tahu juga dengan pembedangan bajet dan juga dibentangnya sekali pengumuman dibubarkan Parlimen ini, adakah orang kata telah pun dirancang atau tidak? Kita ingin tahu apakah kata pakar kita hari ini. Betul. Sebab apa yang Sofia katakan tu, sebenarnya saya teringat pada tahun 1999 apabila pembentakan bajet telah pun dibentangkan,
dan pembubaran parlimen dan terpaksa pembatalan bajet itu dibentangkan semula. Betul. Ianya pada tahun 1999. Macam skrip lebih kurang sama saja. Mungkin dalam keadaan situasi negara yang berbeza. Sekarang ini kita lihat keadaan ekonomi, kesihatan dan sebagainya. Okey, baik, kita terus saja nak bersama dengan tetamu jemputan kita. Kita bersama dengan Profesor Dr. Azizuddin Mohamed Sani, penganalisis politik yang telah pun berada bersedia di sana, merangkap Profesor Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Assalamualaikum, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ya? Okey, Prof, saya pasti Prof sendiri ada sedikit sebanyak yang boleh dikongsikan bersama kita tentang pembubaran parlimen ini. Dan adakah sedikit sebanyak memang dijangka oleh Prof sendiri selepas dibentangnya bajet, kerana ramai yang memberikan sentimen sendiri yang tidak bersetuju, ada yang bersetuju. Apakah pandangan Profesor? Saya rasa memang telah dijangkakan dan kita tahu pun memang bajet dibentangkan lebih awal daripada sepatutnya, selalu di hujung bulan. Kali ini di awal bulan kan. Itu sebenarnya adalah satu tanda-tanda lah pilihan raya mungkin akan diadakan kan. Jadi semalam kita dah secara rasminya mengetahui lah parlimen, sekurang-kurangnya parlimen lah, kita tak tahu lagi DUN akan bubar tidak. Tapi parlimen telah dibubarkan. So, jadi maksudnya kalau ikut Perlembagaan Persekutuan dalam masa 60 hari kan, pilihan raya umum akan diadakan kan. Jadi kalau 60 hari itu selewat-lewatnya 9 dan bulan 12 lah, 9 dan bulan Disember perlu dah diadakan. Yang mungkin boleh lebih awal pada itulah. Tapi itulah dia Prof, sebab dekat grup WhatsApp dan sebagainya dah keluar dah spekulasi ada tarikh-tarikh pilihan raya umum yang akan dibuat pada bulan November. Katanya ada 5 bulan November, tapi kita jangan dengar, kita jangan percaya benda-benda itu. Sebab apa? Sebab XPR yang akan mengeluarkan tarikh itu. Baik, Prof, kita lihat selepas pengumuman Yang Berhormat Perdana Menteri kita semalam, Istana Negara turut mengeluarkan kenyataan dan mereka juga turut menyebut yang di Pertuan Agong zahirkan baginda rasa macam kecewa dan tiada pilihan selain memperkenankan pembubaran parlimen. Jadi pada hemat Prof, adakah ataupun apakah kemungkinan situasi yang menyebabkan kerajaan dan juga institusi yang di Pertuan Agong yang mana tiada pilihan untuk membuat pilihan raya selepas mungkin desakan daripada pelbagai pihak? Prof. Saya rasa keadaan kecewa itu mungkin sebab kita bimbang sekarang ni dalam suasana monsun kan. Mesti terbujuh akan berlaku dikatakan pertengahan bulan November, dan sekarang pun telah ada tanda-tanda dah ada kawasan-kawasan yang dah mula banjir ya. So ada kebimbangan dari sudut itulah pilihan raya lebih baik dilewatkan ke tahun depan, sebab mandat dia masih ada sampai bulan Julai, ataupun pilihan raya paling akhir pun boleh diadakan pada September 2023 kan. Kali ini diawalkan. Dan diawalkan pun saya rasa bukanlah perkara asing kan, seperti yang sebut tadi tahun 1999 kan, pada 29 November 1999 telah diadakan pilihan raya umum ketika itulah kan. Jadi yang pernah berlaku sebelum ini dalam musim penghujung. Jadi saya rasa dan sekarang ni mandat pun dah sampai ke hujung kan, dah 4 tahun. Jadi kalau nak diadakan pilihan raya umum sekarang ni boleh dilakukan kan. Cuma ada kebimbangan yang disebutkan tadilah kan. Cuma dalam konteks satu perkara lagi lah, kalau kita ingin lihat kenapa dia rasakan sesuai tahun ini kan berbanding tahun depan, sebab sekarang ni projection kan, peringkat global ekonomi dunia akan datang akan berkembang dalam 2%, tapi kemelesetan akan berlaku kan. Jadi atas sebab itu kerajaan yang stabil sekarang, supaya kerajaan itu boleh memberi tumpuan kepada ekonomi yang akan datang jadi tahun depan Cuma persoalan yang paling besar sekarang ni, adakah pilihan raya ini akan diterjemahkan kepada pembentukan kerajaan yang stabil? Itu rakyat akan ditentukan. Itu menjadi persoalan yang sangat besar lah dan sangat kukuh untuk disebutkan oleh Prof sendiri. Prof ada melancarkan kajian mengenai sentimen akar umbi mengenai PRU ke-15, dan berdasarkan analisis Prof, mungkin sedikit sebanyak Prof boleh memberikan jangkaan apakah antara strategi yang mungkin bakal kita lihat ditunjukkan oleh setiap parti, dan adakah ini akan menjadi titik penilaian bagi rakyat sendiri, di mana ini tempoh yang cukup getir ketika crisis management, ketika musim tengkujuh dan sebagainya. Apakah antara strategi yang mungkin Prof boleh jangkakan terhadap atau dalam parti-parti ini, Prof? Secara umum lah rakyat biasanya dia akan mengundi berdasarkan 3 faktor iaitu faktor parti, calon dan juga faktor
isu ataupun manifesto kan. Dan kalau kita lihat dalam konteks Malaysia ni kan, parti paling dominan kan, maksudnya orang akan mengundi atas dasar parti kan. Dan ini yang sedang tagih sekarang ni oleh banyak parti politik, terutama sekali Barisan Nasional lah yang mempunyai undi tegar yang agak besar di Malaysia ni ya. Jadi dan kemenangan Barisan Nasional juga seperti mana di Melaka dan Johor mungkin juga atas faktor ini ya. Cuma isu juga mainkan peranan ya. Misalnya dalam satu tinjauan yang saya lakukan bila mengatakan isu kenapa ekonomi tak stabil, harga barang naik, antara finding ya, ataupun hasil dapatan tu mereka banyak mengkritik sebenarnya, mengkritik pencapaian performance kerajaan ini kan. Jadi saya ingatkan isu rasuah pada utama, tapi bukan isu performance dan pentadbiran kerajaan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya mereka nakkan kerajaan yang stabil dan lebih baik dan mampu membawa kemakmuran ekonomi dalam negara. Jadi dalam konteks ini, isu ini akan menjadi tumpuan lah semua parti. Dalam manifesto nanti mereka akan mainkan isu ini dan juga akan menarik sokongan rakyat lah. Cuma calon tu biasa, mereka mahu calon tempatan dan calon personality yang dikenali, itu akan beri peluang yang lebih baik untuk menerima undi lah atau sokongan. Jadi maksudnya demografi dari segi pengundian ataupun sokongan rakyat tu berbagai. Jadi bergantung pada siapa yang dapat tarik yang terbanyak, itu yang akan menentukan kemenangan parti tersebut lah. Okey, baik Prof, sebenarnya kalau kita ikutkan dalam PRU ke-15 ini, ada di antara setengah negeri yang tidak ingin membubarkan DUN mereka sendiri. Dan kalau kita perhatikan dekat sini, ada kata kalau mereka ini tidak membubarkan DUN itu, mereka ini seperti macam tiada semangat federalism di kalangan negeri-negeri itu. Jadi apa pandangan Prof pula tentang perkara ini? Saya rasa tak ada timbul isu federalism kan. Itu hak negeri sebenarnya kan. Mereka boleh selagi ada mandat tu, maksudnya mandat tahun depan, mereka boleh untuk tidak mengadakan pilihan raya dan tunggu mandat tu tamatlah kan. Seperti mana kita tahu pun ada 4 negeri dah memang ada pilihan raya kan. Dan negeri yang dipimpin oleh Pakatan Harapan ada 3 kan. Dan juga negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional pun ada tak salah saya 3 juga kan. Mereka memutuskan untuk tidak mengadakan pilihan raya kan. Jadi itu tak tahulah hari ini 2 hari 3 hari akan berubah, kita tak pasti kan. Tapi hak negeri itu ini yang diraih lah dalam sistem persekutuan dan atau federalism yang kita amalkan, sebab mereka ada hak untuk menentukan bila mereka nak buat pilihan raya lah. Dari segi strategi politik itu berbeza. Tengok sama ada ini backfire ataupun berlebihan kepada parti yang pemerintah ketika ini, itu pulang pada parti interpretasi masing-masing lah. Baik Prof, ni ada 2 faktor di sini ya. Berbalik semula kepada faktor cuaca, ramai yang khawatir tak boleh keluar mengundi, tak boleh exercise hak mereka sebagai rakyat, dan juga antara negeri-negeri ini yang mempunyai pilihan mereka sendiri. Jadi persoalan di sini, sekiranya peratusan keluar mengundi itu rendah, di mana kita tidak mengharapkan ia berlaku, tetapi kalau jadi, Prof, adakah ini akan memberikan implikasi, contohnya isu legitimasi atau sebagainya tentang kerajaan yang akan bakal naik selepas ini? Bagaimana Prof? Betul, saya setuju. Sebab kita nakkan seramai mungkin kan, kadar keluar mengundi itu tinggi. Kalau kita lihat pada PRU ke-15 yang ke-14 yang lalu 2018, kita mencapai tahap 86% kadar keluar mengundi. Tahun ini saya jangkakan akan jatuh, dan jatuh tu mungkin besar, mungkin 60% kan kadar keluar mengundi, atas faktor cuaca satu faktor. Yang kedua adalah faktor undi automatik pengundi pendaftaran automatik, sebab undi automatik ni jumlahnya agak besar, dalam 4.8 juta pengundi, dan mereka ni tak pernah keluar mengundi, tiba-tiba nama mereka ada dalam daftar pengundi, dan mereka juga pengguna besar tidak akan keluar mengundi. Jadi saya rasa dalam konteks ini, oleh kerana mereka tak keluar mengundi, kadar keluar mengundi itu akan jatuh agak signifikan lah. Jadi ini bila kadar keluar mengundi itu rendah, dan kalau parti yang memerintah itu hanya mendapat undi majoriti dalam 20% saja ke ataupun 30%, ini menimbulkan isu legitimasi. Jadi kita akan rakyat akan tikaikanlah kerajaan yang sekarang ini mewakili majoriti ataupun minoriti. Jadi ini yang perlu dijawab oleh kerajaan yang akan dibentuk nantilah. Bagaimana mereka menyusun keadaan tersebut, walaupun majoriti dalam konteks
tapi bukan majoriti dalam konteks undi popular. Ya, betul. Di area lah. Jadi kita tak naklah nanti seperti PRN di Johor dan juga Melaka kurang daripada 70% yang keluar mengundi. Tapi apapun pihak SPR sebenarnya harus juga mempersiapkan jentera-jenteranya, sebab ada juga yang mengatakan bahawa dalam undian itu nanti akan mungkin boleh berubahlah, mungkin memperbanyakkan lagi undi pos dan sebagainya untuk menggalakkan daripada kita semua ni untuk keluar mengundi nanti. Baik, terima kasih Prof di atas masa diberikan bagi berkongsi kepada kita tentang isu ataupun berkaitan dengan pembubaran parlimen yang telah pun dibubarkan semalam. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Yang awak disebutkan tadi tu SPR memang wajiblah mengeluarkan satu mekanisme untuk memudahkan sebab kita dah masuk tahun ini 2022 ni bukan satu alasan di mana akses yang tak boleh apa sebagainya kan, mungkin ada satu mekanisme yang perlu diperhalusi lah supaya memudahkan semua. Akses internet kan ada, saya tidak pasti kalau boleh dilakukan atau tidak, tapi mungkin satu cara lain untuk kita memastikan keadilan untuk setiap rakyat Malaysia. Betul. Jadi kepada anda semua yang dah pun berumur 18 tahun, jalankan tanggungjawab anda untuk mengundi. Kalau sebelum ini mereka mendesak supaya undi awal dan sebagainya, sekarang ini dah masa untuk anda mengundi. Jadi jangan terkejut anda kata kalau nama kita dipanggil dan sebagainya, dan anda kena periksa dekat laman Sarawak SPR untuk mengetahui saluran manakah yang anda akan mengundi nanti. Betul. Okey, baik. Mandat di tangan anda. Fikirkan, dan kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan terus memasuki nostalgia seni. Segalanya di Malaysia hari ini. Teringat zaman kita masuk kecil-kecil dulu Tu lah. Itu lagu karaoke awak kan? Lagu karaoke saya. Saya tengok mana tahu muka dia macam best lah. Siapa yang cipta lagu-lagu tu, Safia? Siapa yang mencipta lagu tu? Wah, seorang legenda ini. Pastinya anda semua dah kenali lah. Tak perlu disebutkan lagi namanya. Tapi beliau bersama kita, Sa'ari Amri. Assalamualaikum, Bang. Sihat ya? Sihat. Tadi itulah. Tadi kan kita dah dengar lagu-lagu tadi tu. Saya lihat Abang Sa'ari Amri dia dengar, dia tengok je. Tapi saya percaya benda tu macam mengambil mungkin kenang-kenang abang waktu ketiga tu, flashback. Sebab apa? Sebab tahun 1994 waktu kumpulan UKIS, waktu ketika itu memang kata terus jadi fenomena lah. Viral lah dulunya, tak ada viral tapi orang kata fenomena dulu. 400,000 bang jualan unit. Album kaset kan. Bisa berbisa tajuk. Macam mana bang bila abang tengok tadi tu, macam mengimbas kembali bang zaman-zaman tu? Yalah, masih teringatlah saat-saat tu macam melodi dia macam ala-ala lama kan. Jadi sekarang pun banyak orang dah generasi baru suka melodi-melodi macam tu. Apakah sebenarnya rahsianya bang? Bila kita mendengar lirik abang kan, dia orang kata jiwang, dia mendalam. Kita mendengar lagu tu kita terus menjiwai. Jadi pada satu ketika dulu Mas Ari punya pendekatan tu apa sebenarnya? Saya lebih memikirkan selera pendengar. Jadi benda yang tak berlaku pada saya anggap berlaku pada saya. Jadi dari situlah kita dapat feel yang menghasilkan benda yang baiklah. Di pendengar dulu lebih beremosi ke? Emosi. Saya lebih suka berangan. Yalah, saya memikirkan apa yang masyarakat suka kan. Itu yang saya tekankan. Tapi yalah, kalau kita ni sebagai pencipta lagu dan juga pembuat lirik, kadang-kadang apa yang kita fikirkan, yang kita mahukan itu kadang-kadang mungkin tidak boleh disampaikan 100% oleh penyanyi yang kita nak bagi lagu apa semua tu kan. Jadi macam mana abang menggarapkan pula lagu-lagu abang tu pula? Sebab macam saya melihat apa yang berlaku kat luar dan saya melihat jalan cerita. Saya dah tahu arah mana yang saya nak tuju. Okey. Itu yang saya utamakan. Mungkin abang boleh cerita sikitlah. Mungkin ramai di antara kita yang ingin mengetahui tahun 90-an waktu ketika dahulu, waktu abang approach abang Amir UK waktu menyanyi untuk menjadi siulan lah waktu ketika dahulu kan. Jadi macam mana momen tu bang? Boleh kongsikan kepada kami. Masa tu ekonomi pun bagus kan. Album semua jual, bukan UK saja. Artis-artis lain pun memang
jual. Termasuk saya sini pun memang selalu dikejar oleh semua sahabat rakaman untuk lagu. Jadi masa tu saya berfikir saya nak melakukan yang terbaik, melodi yang terbaik untuk artis-artis. Dan terhasillah legasi itu sehingga ke hari ini. Dan kita akan nak mainkan bikisan ini untuk memberikan sedikit sebanyak flashback ataupun kita imbas semula kejayaan Abang Saari Amri sendiri. Ayo kita saksikan. Okey, ini antara yang kita tahulah Ziana Zain. Ziana Zain ni yang mana Abang Saari Amri buat lagu Mada Berhela. Cerita bang sikit bang, macam mana ni dengan Ziana Zain kita tahu. Mada Berhela kisah cinta, kisah biasa, kisah remaja, kisah orang cinta. Itu lagu yang selepas itu lagu Putus Terpaksa. Putus Terpaksa. Putus Terpaksa tu kisah cinta yang ada mesej. Bercinta dia lagu tu mengasahkan bercinta dengan penagih dadah. Okey. Jadi dia tak usah berundur. Jadilah Putus Terpaksa. Okey. Itulah apa lagu di sebalik lagu-lagu lama tu kan. Tapi kita selitkan mesej jalan cerita. Betul lah, ada jalan cerita kan. Jalan cerita. Okey bang, lagu dihasilkan juga kena seiring dengan si pembawa, penyanyi ni. Jadi abang sendiri bila menghasilkan lagu itu, adakah juga melihat keupayaan penyanyi itu? Adakah macam mana nak tahu seseorang itu mampu untuk menyampaikan mesej? Macam Ziana, kita dah tahu dari awal pun memang suara dia memang hebat dan cukup bagus. Jadi bila bagus dengan sendiri secara automatik idea tu keluar. Okey, bercakap tentang penyanyi yang hebat, penyanyi yang bagus, saya rasa macam betul lah sebab saya terpilih bukan awak saya, pula sebab Abang Saari Amri ada seorang permata lah yang akan dihasilkan menerusi Abang Saari Amri yang kata create lah lagu, liriknya. Kita nak jemput artis ni, silakan. Abby Amran. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Sihat? Ayu orangnya. Berlembut jalan kan. Okey. Jadi macam mana tu keterujaan. Tapi sebelum tu nak tahulah macam mana Abang Saari Amri approach awak macam mana ni dalam bidang industri ni ataupun lagu ni ke? Silakan. Sebelum ni saya hanya suka cover lagu-lagu Abang Saari Amri. So saya akan post di media sosial, di Instagram, di Facebook. So sampai ada follower yang share, sampai komposer tu sendiri yang nampak saya cover lagu tu lah. Apa antara lagu-lagu yang awak cover selalu? Lagu-lagu Ziana Zain lah, lagu-lagu Shima, Setelah Aku Kau Miliki, dan banyak lagi lah. Bagaimana pengalamannya bekerja dengan seorang legenda? Okey, takut sebenarnya. Takut Sebab takut kenapa tu? Sebab Abang Saari Amri adalah komposer yang sentiasa bersama dengan artis-artis yang sangat bagus, penyanyi-penyanyi yang sangat bagus. Kalau nak comparekan dengan saya, hanya freelance singer sahaja. So bagi saya agak susahlah. Tapi saya cubalah. Abang Saari, macam mana Abang Saari melihat perbezaan artis-artis dahulu tahun 90-an, bekerja dengan diorang lah. Maksud saya bekerja dengan diorang waktu ketika tahun 90-an dan juga bekerja sama tak komitmennya untuk tahun sekarang. Dia kurang tak jauh beza je. Tapi ada juga penyanyi dulu. Saya ni jenis pandang barang juga waktu bekerja. Ada juga penyanyi menangis. Ada. Penyanyi kena maki pun ada. Tapi kat luar saya baik. Ya. Orang kata kalau bekerja serius. Bekerja memang serius. Bekerja memang serius. Apa antara kesalahan artis-artis yang biasa diorang buat yang sampai dimarah oleh Abang Saari Amri? Kadang-kadang dia orang tak boleh feel lah pitching dia. Apa yang kita nak dia tak boleh sampaikan dengan baik. Jadi itu yang kita, bila kita tak puas hati, kita tengking dia. Marah dia. Dia ada kena tengking ke? Tak ada kena tengking, tapi bila dia dah buat muka tu kita tahu lah tu. Itu yang ada artis yang tak berjaya nak habiskan satu lagu tu kena datang esok untuk rekod lagi. Dah siap itu pun dia tak berapa kena bawa balik. AB pula masa berapa hari nak menghasilkan lagu ni? AB Abang Saari Amri bagi lagu tu 4 hari je. Lagu tu pula demo yang AB dengar tak sama dengan lagu yang sepatutnya AB nyanyi. So AB memang susah lah bila sampai kat sana. Memang struggle lah bila dia pun dah dia dah buat muka dia dah ni redha je lah. Tapi lihatlah buat muka semua hasilnya. Kena ignore je. Dia dah mula dah buat muka. Tapi sebenarnya lagu ni sebenarnya untuk artis Indonesia. Untuk Reza artis Indonesia.
Tetapi bila mana saya anggap lagu ni hadiah saya untuk Reza. Tetapi bila Melly Go Slow, sign kontrak, ambil ikat kontrak dengan Reza, dia tak benarkan Reza nyanyi lagu saya. Jadi saya pun kecewa lah. Saya pun yang buat tu bukan saya nak mengharapkan bayaran. Saya bagi hadiah sebab dia nyanyi lagu saya bagus. Jadi saya bagi hadiah. Tapi Melly Go Slow tak benarkan Reza nyanyi lagu saya. Faham. Itulah. Untunglah awak IP Rasa bertuah sangat. Rezeki. Alhamdulillah. Rezeki dan diberi kepercayaan kan. Saya dah tiba masa lah untuk kita dengar kot. Betul lah. Saya pun dah tak sabar lagi lagu ni. Sebab ini adalah kata orang tu apa, Abang Seri Amri kata macam hadiah kan. Tapi saya rasa ini adalah kata orang tu begitu istimewa sekali daripada Abang Seri Amri. Okey, yang terakhir sekali mungkin Abang Seri Amri nak kongsikan bersama dengan peminat Abang Seri Amri. Silakan. Saya terharu sebenarnya kerana sampai saat ini masyarakat masih lagi memberi sokongan pada karya-karya saya. Terima kasih banyak. Teruskan bang. Teruskan menyokong. InsyaAllah saya akan terus berkarya. Alhamdulillah. Saya suka sangat lagu abang. Lagu orang sekarang pun dah macam kembali kan. Lagu-lagu lama-lama ni kan. Penerbit minta Afad nyanyi. Untuk abang sehari. Silakan. 3, 2, 1. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Berita itu coba. Abby. Sikit je. Pentas kita. Silakan. Cinta bersuara. Silakan. Okey, silakan. Afad talented boleh. Terima kasih Abang Sari Amri. Kasih engkau aku kasih, sayang engkau aku sayang, rindu aku amat rindu hanya padamu. Rasa ini takkan hilang bila kau jauh. Biar laut bergelora, biar ombak menghempas pantai hati takkan berubah. Ingat janji kita dulu, apa halanya jangan ada putus. Ingin aku suarakan rasa risau teramat melihat dinginmu, oh kian ketara. Jangan kau ucap yang aku ini terlempar di hatimu. Jangan kau ucap selamat tinggal pada cinta kita. Setiaku mengalah sayang, tak mungkin terpandang. Setiaku mengalah sayang, tak mungkin terpadam. Pertahankanlah kasih mudah tak tersisih. Pertahankanlah kasih tak tersisih. Sayang, ingat janji kita. Sayang, ingat sumpah kita. Apa terjadi sekalipun hanya engkau yang ku cinta. Hidup kekal bersamamu, semain benih kasih kita. Apa terjadi sekalipun tetap bersama. Hanya engkau yang ku mahu, hanya engkau yang. Okey,
Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli dan juga Sofia. Kita terus saja nak bercakap tentang jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Dan saya pasti ramai di antara kita yang telah pun pergi ke tempat-tempat negeri anda. Contohnya baru-baru ini di Kedah dan pada minggu lalu di Negeri Sembilan. Dan selepas ini kita akan ke negeri bersejarah Negeri Melaka. Jadi untuk itu bercakap tentang jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat Negeri Melaka. Kita terus saja bersama dengan Dato' Seri Utama Dr. Sulaiman Mat Ali, Ketua Menteri Melaka yang telah pun berada di sini. Terima kasih Dato' Seri kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih sama. Okey, baik. Sebelum kita nak bercakap tentang jelajah aspirasi keluarga Malaysia, kita nak dengarkan sedikit komenlah Dato' Seri berkaitan dengan pembubaran Parlimen yang telah pun dibubarkan semalam dan Negeri Melaka telah pun membuat PRN Negeri Melaka kan. Jadi mungkin Dato' Seri boleh komen sikitlah berkaitan dengan Negeri Melaka itu sendiri, Dato' Seri. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semalam kita dah dimaklum oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa Parlimen Malaysia bagi penggalan ke-14 telah pun dibubarkan. Bermula daripada semalam setelah mendapat perkenan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia daripada Kebaginda Yang di-Pertuan Agong. Melaka bagi pilihan raya negeri, peringkat negeri kita dah selesai. Kita menang 3/4 daripada 28 kursi yang dipertandingkan, kita bukan menang 2/3, kita menang 3/4, iaitu 21 kursi. Baik. Walaupun kita di Negeri Melaka, kita terima seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam, tetapi Negeri Melaka mesti juga menyumbang pada pembentukan kerajaan di peringkat pusat. Jadi di Melaka, saya yakin kita telah pun siap sedia menjadi noktah kepada mereka yang sebelum ini menyebut bahawa ini kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang dan sebagainya. Kali ini mandat yang Perdana Menteri telah memudahkan mandat kepada rakyat, dan mandat ini memberikan kepada rakyat lebih berkuasa untuk menentukan apakah bentuk kerajaan yang akan dipilih pada masa akan datang. Cuma ingin saya menasihat kembali, jangan tersalah pilih. Jangan berlaku seperti mana yang berlaku pada penggal 14, 3 Perdana Menteri, 12 pilihan raya kecil dan 4 pilihan raya negeri. Jadi mandat hari ini adalah kuasanya kepada rakyat untuk menentukan apakah bentuk atau jenis kerajaan yang mereka ingin. Baik, terima kasih Dato' Seri di atas komen yang diberikan. Okey, kita bercakap teruslah berkaitan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Negeri Melaka. Jadi bagaimana persiapannya, persediaannya dan juga apa mungkin kelainan yang mungkin ditonjolkan menerusi Negeri Melaka nanti, Dato' Seri? Baik, alhamdulillah. Utamanya sehingga setakat ini persiapan sedang giat dilaksanakan dan ramai peringkat di bawah Kementerian Jabatan Perdana Menteri dan penerajunya kali ini adalah di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Koperasi dan Masyarakat yang menjadi penyelaras dan peneraju utama. Begitu juga dengan kerajaan negeri, pihak siusul kerajaan negeri serta agensi-agensi lain berkaitan sedang giat melaksanakan. Dan hari ini pun mereka telah pun berada di Melaka dalam untuk memastikan persiapan dalam aspirasi jelajah keluarga Malaysia ini kali yang ke-12 rasa saya. Kali yang ke-12 peringkat negeri Melaka akan dijalankan pada 14 hingga 16 Ogos 2022. Oktober. Oktober 2022 yang bertempat di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC di Air Keruh Melaka bermula pada 14 hingga ke 16 Oktober ini. Jadi banyak acara ataupun program-program saya yakin yang boleh memberikan peluangan dan juga kebaikan kepada masyarakat. Salah satu yang ditunggu-tunggu oleh terutamanya golongan muda, golongan yang mereka yang mencari kerja, golongan yang job seeker ini adalah Karnival Kerjaya Jamin Kerja. Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Yang ini pada saya yang ditunggu-tunggukan oleh semua golongan muda. Golongan muda menunggu, golongan mereka yang job seeker juga menunggu. Sebab saya dipahamkan 11 jelajah sebelum ini, ribuan mereka yang telah pun mendapat kerja. Jadi saya berharap
khususnya rakyat di dalam negeri mereka jangan lepaskan peluang. Selain daripada Karnival Jamin Kerja Keluarga Malaysia, banyak lagi program-program serta aktiviti kerohanian yang terdapat, program-program kemasyarakatan, kontor-kontor perkhidmatan, begitu juga suka nikah, pameran IKS yang akan dipamerkan. Jadi pada saya, terutamanya mereka yang duduk di Aikroh, begitu juga di sampingan di Aikroh, daerah-daerah yang lain, jangan lepaskan peluang kerana ini adalah baik yang boleh kita manfaatkan. Segala permasalahan, segala perkara-perkara yang dimajukan boleh dimajukan kepada kementerian-kementerian. Begitu juga kerajaan sendiri juga turut terlibat dengan kontor-kontor perkhidmatan yang terdapat di program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Melaka. Ya, dan apa yang mungkin saya boleh katakan kat sini, selain daripada program Karnival Jamin Kerja, pihak PDRM juga turut serta untuk pengurangan saman dan sebagainya juga. Ada. Ini salah satu daripada pengisian lah yang boleh anda pergi nanti untuk anda bersama-sama pada 14 hingga 16 Oktober nanti. Baik, Datuk Seri, apabila kita nak lihat kempen Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Peringkat Negeri Melaka ni, apa antara agenda yang didukung oleh kerajaan dalam konteks negeri Melaka itu sendiri dan bagaimana ianya dilaksanakan, Datuk Seri? Ya, sudah tentu bagi pihak kerajaan di Melaka, kita sentiasa menyambut. Kita selari dan seiring dengan apa yang diilhamkan oleh Yang Amat-Amat Perdana Menteri. Contohnya dalam kempen Keluarga Malaysia, kita di Melaka juga saling memaklumkan setiap kali perjumpaan semua wakil-wakil rakyat kawasan di setiap 28 DUN, kita mengangkat bahawa Keluarga Malaysia ini adalah keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran yang terdapat di negara kita ini, Malaysia. Jadi kita mesti mempunyai semangat kasih dan sayang kepada negara ini. Kita mesti juga mempunyai rasa duduk kebersamaan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum, contohnya di dalam negeri Melaka. Jadi di Melaka sebenarnya banyak program-program yang telah pun kita laksanakan, seperti kempen jualan Keluarga Malaysia. Sehingga hari ini setiap minggu di setiap DUN, 28 DUN, akan ada program-program jualan Keluarga Malaysia ini dengan barangan-barangan yang segar, barang-barang kering dan juga barang-barang keperluan yang diperlukan oleh rakyat dalam negeri Melaka. Dengan harga jualan yang diskaun hingga 10 ke 20%. Jadi contoh sebagai baru-baru ini, sebelum ini saya ada program jualan Keluarga Malaysia di Melaka. Saya memilih sebuah premis perniagaan, yang mana premis perniagaan ini, tuan punya premis perniagaan ini, dia mempunyai kebun sayurnya sendiri. Dia mempunyai livestock, dia ada kambing, dia ada bela lembu dan sebagainya. Jadi yang saya sebut di barangan-barangan segar ni bukan hanya 10 ke 20% saja. Hasil jualan itu berkurangan 10 hingga 20%, lebih daripada itu pun. Sebab kita dapatkan mereka premis perniagaan ini yang mereka mempunyai segala. Dia ada kebun, dia ada livestock, dia ada barang-barang produk yang dibuat sendiri. Jadi ini cukup pada saya cukup manfaat kepada golongan-golongan B40. Dan inilah semangat atau konteks kesejahteraan yang kita pulangkan balik kepada rakyat Malaysia dalam istilah ataupun dalam konteks kita kebersamaan dan kita teguh bersama dalam keluarga Malaysia. Okey. Baik, Datuk Seri, bercakap lagi tentang negeri Melaka ini. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan sedikit mengenai plan strategik Melakaku Maju Jaya 2035. Ya, mungkin Datuk Seri boleh jelaskan. Baik, pertamanya ketika saya mengambil alih kerajaan dan saya diberikan tugas sebagai Ketua Menteri, maka saya harus memikirkan ke manakah Melaka ini harus saya bawa. Ke mana nak dipandukan Melaka ini. Saya semak apa yang ada di Melaka ini. Melaka seperti yang saya sebut, saya selalu sebut Melaka ni sebuah negeri yang hebat. Suatu ketika dulu. Melaka adalah sebuah pusat perdagangan yang cukup tersohor 405 tahun dulu. Pusat perdagangan antarabangsa, pusat pengembangan agama Islam
antarabangsa. Kebanyakan mereka daripada negara-negara Eropah datang ke Negeri Melaka. Jadi sekarang ni kenapa Melaka agak pada kita agak jauh tinggal ke belakang. Jadi kita mesti ada blueprint, kita mesti ada roadmapnya, kita mesti ada panduan. Apakah yang akan berlaku pada 20 tahun akan datang di Negeri Melaka? Adakah kita nak biarkan saja Melaka dalam keadaan macam ini? Kita nak biarkan Melaka hanya sebuah negeri pelancongan. Pelancongan hujung minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad dan hari-hari lain dah tak ada orang. Saya kata kalau dulu day and night, siang dan malam, kalau 400 tu ada orang yang datang di Melaka. Jadi sebab itu saya mendengar rakan yang Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka ketika itu membuatkan blueprint apakah kemajuan dalam Negeri Melaka yang boleh kita bina bagi memacu dan meningkatkan ekonomi Negeri Melaka dalam tempoh 15 tahun. Tak kira dalam masa 15 tahun, 5 tahun, ada jangka masa pendek, ada jangka masa panjang yang mesti kita laksanakan demi untuk kita membangunkan Melaka sebagai sebuah pusat destinasi, bukan destinasi pelancongan juga, sebagai sebuah pusat destinasi pelaburan antarabangsa seperti mana yang pernah kita kecapi 405 tahun dulu. Dan akhirnya alhamdulillah pada tahun 2020 sebab itu saya dan rakan-rakan melancarkan pelan strategik ke Melakaku Maju Jaya. Dan hari ini kita dah pergi ke versi yang kedua dan setiap tahun kita akan melihat kita akan tambah lagi penambahbaikan dan apabila roadmap ini sudah ada, apabila blueprint ini sudah ada plan ini sudah ada, insya-Allah saya yakin pada pemimpin yang akan datang boleh melihat blueprint ini dan sekiranya ada sebarang penambahbaikan yang ingin dibuat oleh pemimpin yang akan datang, mereka boleh menambahbaikkan. Jadi inilah panduan kita in order us to nak sampai ke hujung sana, kita mesti tahu di manakah kita sekarang. Ya, betul. Jadi insya-Allah saya mendapat kerjasama yang baik pada semua penjawat awam untuk kita laksanakan menjadikan Melaka sebuah negeri yang berdaya maju, berdaya saing dengan negeri yang lain. Ya, insya-Allah. Betul, saya setuju sangat Dato' Sri. Sebab apa? Sebab kalau kita datang hujung-hujung minggu dekat negeri Melaka memang penuh sesak dan sebagainya. Tapi kita tak maulah setakat hujung minggu sahaja. Kalau boleh itu Isnin sampai Khamis tu ada sahaja orang yang datang ke negeri Melaka. Saya nak kongsikan sikit fakta berkaitan dengan negeri Melaka ni. Melaka ini masyhur sehinggakan pedagang pelabur dari jauh datang berdagang ke negeri Melaka. Ahlul Bait keturunan keluarga Rasulullah SAW pun datang berkembangkan Islam bermula di negeri Melaka. Itu Melaka segalanya. Betul, segalanya negeri Melaka. Ayo datang Melaka nanti, ajak saya. Okey, Dato' Sri, yang terakhir sekali, mungkin Dato' Sri boleh kongsikan pesananlah sebelum kita mengakhiri program kita. Silakan. Baik, pertamanya saya berharap khususnya rakyat negeri Melaka kita sentiasa bersedia mengikuti dan melihat perkembangan apa sahaja yang dibawa oleh kerajaan pusat maupun kerajaan negeri. Jadi saya yakin sudah pasti program ataupun dasar yang dibawa oleh kerajaan pusat maupun kerajaan negeri ianya adalah semata-mata untuk memberikan manfaat dan kebaikan serta kesejahteraan kepada rakyat maupun rakyat di Melaka khususnya. Jadi ia merupakan salah satu pemangkin ya ataupun peluang untuk kita memajukan diri kita. Keluarga kita, negeri kita dengan dasar-dasar yang ada ini. Jadi kita sebagai rakyat negeri Melaka, saya minta kita sama-sama memberikan pandangan, memberikan teguran yang bermakna. Kita sentiasa mengikuti perkembangan semasa supaya segala kenikmatan yang kita kecapai ini dapat kita galakkan besok kepada anak cucu kita. Di bahu mereka lah kita memastikan bahawa negara ini, perpaduan ini sentiasa maju pada masa-masa yang akan datang. Saya nak ingatkan sekali lagi, jangan lupa kepada seluruh rakyat di negeri Melaka, program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia akan memulai 9
pagi hingga ke 9 malam, datang beramai-ramai dan dapatkan manfaat daripada apa aktiviti-aktiviti yang akan dihidangkan nanti. Okey, jadi saya nak recap lah apa yang dikatakan oleh Datuk Seri. Sekali lagi 14 hingga 16 Oktober nanti, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, bermula jam 9 pagi sampai 9 malam. Di mana lagi kalau bukan di MITC Melaka. Kalau ada program ni memang kat sana lah sebenarnya tepatnya, di MITC Melaka. Sebab apa? Ada program Jamin Kerja Keluarga Malaysia, Jualan Keluarga Malaysia. Jadi macam-macam lah program yang telah pun disusun atur selama 3 hari ini. Baik, terima kasih Datuk Seri. Sama. Data masih diberikan. Jadi anda semua datang ke MITC Melaka 14 hingga 16 Oktober. Terima kasih Datuk Seri Utama Dr. Sulaiman Mat Ali, Ketua Menteri Melaka. Ada produser request suruh berdondang sayang. Yang itu belum belajar. Datuk Seri, dia suruh saya request suruh Datuk Seri buat pula. Okay. Baik, kita ingin berhenti pada ketiga. Jadi anda jangan ke mana-mana. Terima kasih Datuk Seri. Sama. Masih menghidupkan pagi anda, hebat awak Fad. Penerbit minta awak dondang saya, awak minta Ketua Menteri Melaka yang teruskan. Tak, biasa Datuk Seri Utama. Biasa berdondang sayang. Saya lihat dah di majlis-majlisnya, di punjung-punjung acaranya. Berpantun apa semua. Tapi mungkin hari ini tak ready pula untuk kita. Itu saya saja je. Lain kali rehearsal sikit. Gang Sofia pula kan? Jangan. Itu saya tanya, saya nak belajar. Aduh, hai sayang. Tadi tak nak. Terima kasih anda semua. Okey, nantilah kita cerita dulu saya. Okey, kita nak lihat apa yang tergaduh dekat muka berhadapan akhbar-akhbar sama je tengok ni. Ya, The Straits Times, Harian Metro, Terus Malaysia, semualah berkisarkan tentang senario politik kita pada ketika ini. Inilah dia, 21.1 juta pemilih layak mengundi PRU 15 dalam tempoh 60 hari lagi. Dan kita mengharapkan agar sedikit sebanyak pergerakan politik ini tidak menjejaskan apapun sekali lah. Dalam kita usaha mencari tampuk pemerintahan yang baru. Ya, kita harapkan suasana politik kita dapat kembali stabil lah. Sebab belum ada lagi sejarah di mana dalam satu penggal tu ada pertukaran 3 Perdana Menteri. Jadi kita harapkan bahawa akan berlaku satu jawapan yang konkret lah supaya kita dapat menstabilkan keadaan ekonomi negara kita. Baik, pada esok hari kita nak bercakap tentang apa pula, iaitu berkaitan dengan topik akta jenayah hendap ataupun stalker. Afak pernah stalk orang tak? Saya. Awak rasanya awak ni orang yang di-stalk. Tak tahulah. Orang hendap awak. Mentahlah. Nanti saya cari lagi kena hendap ke apa kan. Okey, kita nak war-wara untuk anda semua. Ini berkaitan dengan Hot FM hangat kempen. Okey. Nak menang sebahagian daripada RM10,000. Jom teka suara artis di Hot hangat. Okey, layari www.hfm.audio untuk info lanjut. Wah, suara macam abang DJ ya. Okey, kita terima kasih kepada anda semua kerana bersama kita sampai penghujung rancangan. Esok kita bawakan topik akta jenayah hendap. Apa yang perlu kita tahu dan jangan hendap orang. Jangan orang ingat pesan Sofia. Okey, jumpa lagi nanti. Saya Fazli Fuad. Dan saya Sofia Nur Solihatun. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.